dan salam kemanusiaan kepada semua yang berada di Malaysia dan berada di luar Malaysia. Hari ini saya ingin bercakap mengenai isu yang melibatkan warga negara Palestin. Seperti mana yang semua umumnya tahu bahawa awal bulan Mei, di mana rakyat Palestin ataupun warga negara Palestin yang sedang berada di Masjid Al-Aqsa, mereka telah diserang oleh sekumpulan askar Israel. Selepas daripada itu berlaku siri balas di mana serangan daripada tentera Hamas kepada Israel dan Israel membalaskan balik serangan dan menyebabkan ramai kematian. Lebih kurang dianggarkan lebih 250 kematian dan jumlah kematian mencecah ke 2,000 orang dan cedera parah. 2,000 cedera parah dan 250 kematian. Kemudian Israel telah melakukan gencatan senjata yang mana berjanji untuk tidak menyerang Palestin ataupun Gaza. Dibuat pada 21 Mei 2021. Malangnya belum cukup 24 jam, Israel telah memungkiri janjinya. Israel yang memulakan siri gencatan senjata untuk tidak mahu meneruskan peperangan dengan Palestin akhirnya telah melakukan gencatan senjata. Malangnya dalam tempoh 24 jam selepas itu berlaku serangan askar Israel kepada rakyat Palestin yang sedang menunaikan ibadah hari raya ataupun ibadah berbulan Syawal untuk bersolat dan bersembahyang di Masjid Al-Aqsa. Inilah satu isu yang di mana Israel ini dikira sebagai orang yang tidak mematuhi perjanjian. Mereka berjanji dan mereka telah memungkiri janji. Kita daripada pihak MSO mengutuk pihak Israel kerana kita mentafsirkan bahawa Israel adalah satu makhluk yang tidak mempunyai logika akal, berjanji dan memungkiri janji. Oleh yang demikian, MSO akan melakukan beberapa siri untuk cuba untuk mencari jalan, usaha-usaha untuk membantu rakyat Palestin. Apa yang kita akan lakukan? Kita akan bertemu dengan pihak United Nations ataupun PBB untuk meminta kepada pihak PBB, mendesak pihak PBB supaya pihak PBB menghantar pasukan pengaman daripada PBB melalui Majlis Keselamatan untuk mengawal rumah ibadah umat Islam di Masjid Al-Aqsa. Kerana ini penting, ini penting. Rumah ibadat merupakan tempat yang tidak patutnya berlaku kekejaman atau peperangan. Malangnya, Zionis Israel ini tidak memahami apa yang dinamakan adab-adab, iaitu tidak melakukan siri-siri kezaliman ataupun penindasan di tempat yang mana orang beribadat. Jadi kita akan meminta bantuan kepada pihak United Nations ataupun PBB. Kita akan melakukan desakan kepada United Nations untuk segera untuk menjaga keamanan di bumi Palestin, khususnya di Masjid Al-Aqsa. Dan kita menjangkakan bahawa Israel akan terus menyerang rakyat Palestin. Oleh yang demikian, kita akan melakukan satu permohonan rasmi kepada pihak United Nations supaya mengadakan satu sidang tergempar Majlis Keselamatan seperti mana yang telah dibuat, yang telah diusulkan oleh negara China, supaya UN selaku badan dunia yang dikira mempunyai keahlian seluruh negara-negara yang berada di dunia ini untuk melihat dari sudut kemanusiaan, untuk membantu rakyat Palestin, khususnya mereka menjaga keamanan di bumi Palestin, terutamanya di kawasan Baitul Maqdis ataupun Masjid Al-Aqsa. Kita akan menghantar satu surat kepada United Nations supaya United Nations menggunakan kuasa yang ada untuk menghantar satu pasukan pengaman di bawah Majlis Keselamatan untuk membantu. Dan kita punya Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri, telah secara sukarelanya beritahu kepada pihak United Nations untuk menghantar tentera-tentera Malaysia secara sukarela untuk menjadi pasukan, menyertai pasukan pengaman United Nations bagi membantu rakyat Palestin yang ditindas, membantu rakyat Palestin yang dizalimi, terutamanya mereka yang menunaikan ibadat di Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa merupakan rumah ibadat. Sebagai satu orang manusia, kita tidak boleh menzalimi orang, khususnya melakukan serangan ketenteraan di sebuah masjid yang merupakan rumah ibadat. Bukan hanya rumah ibadat Islam, rumah ibadat apa-apa agama perlu dihormati. Kita tidak boleh melakukan serangan ataupun mengkucak-kacirkan rumah ibadat. Kita perlu menghormati semua agama, khususnya rumah ibadat. Itu merupakan satu perkara yang penting untuk menjadi seorang manusia. Kiranya sebagai manusia tidak dapat memahami atau menghormati rumah ibadat, orang ini pada saya, mereka patut dipanggil seorang binatang, tidak memahami asas kemanusiaan. Menjadi seorang manusia bererti perlu menghormati insan yang lain, manusia yang lain. Kalaulah Israel tidak memahami bahawa mereka perlu menghormati rumah ibadat, eloklah mereka ini tidak dipanggil lagi manusia, mereka dipanggil binatang. Kerana mereka tidak mempunyai ciri-ciri kemanusiaan
ataupun ciri-ciri manusia. Saya sekali lagi meminta kepada semua pihak, tidak mengira agama, bangsa dan keturunan ataupun kewarganegaraan, anda sebagai manusia perlu prihatin terhadap nasib manusia yang lain. Kita bercakap tajuk hari ini adalah tajuk Palestin dan tajuk sebuah masjid yang merupakan rumah ibadat perlu dihormati. Masjid ini tidak boleh dicemari dengan serangan ketenteraan. Satu situasi yang aman supaya semua orang berhak untuk ibadat mengikut kefahaman ataupun ideologi mereka. Jadi saya minta kepada semua rakyat, semua pihak untuk terus menyokong MHO dan kita akan melakukan siri-siri protes yang lebih demokratik mengikut undang-undang, dan kita akan menggesa pihak United Nations ataupun pihak PBB untuk bertindak dengan menghantar pasukan pengaman